Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Selamat berjumpa lagi. Begitu pula ayatnya. Saya punya apa nama ni? Ingatan ataupun fikiran saya sekarang ni bercampur baur dengan apa yang kita katakan sebagai satu kesedihan yang menimpa dunia. Okay, terima kasih kepada warga Sandakan yang mengikuti live YTV pagi ini bersama dengan saya Amru. Sekali lagi, setiap hari kami mengisi konten untuk warga Sandakan, dan siaran kami ini paparkan secara langsung melalui Facebook page YTV. Hari ini 5 Ogos tahun 2020 bersama dengan 15 Zulhijjah. Betul? Okey, dengan satu catatan sejarah dunia yang baru. Dia peristiwa yang sangat menyedihkan. Serius, kami di studio sangat berusaha untuk mendapatkan beberapa maklumat berkenaan dengan tragedi yang menimpa Beirut di Lebanon, yang saya fikir dunia memang tertumpu ke negara tersebut berikutan tragedi letupan yang kita belum tahu lagi punca dia, daripada apa punca letupan itu berlaku, tetapi yang pasti ia telah mengorbankan hampir ataupun mungkin sekarang ini telah melebihi angka 80 orang yang korban, dan jumlah cedera ataupun kemungkinan angka mangsa yang tercedera daripada insiden itu lebih daripada 4,000 orang. Dan macam tidak boleh memulakan apa-apa pagi ini, tetapi kita perlu kongsikan juga sebenarnya apa yang berlaku, supaya kita sama-sama berdoa agar bumi Lebanon dilimpahi rahmat Allah saja yang kita harapkan. Kerana pasti kejadian sudah berlaku dan ramai yang menjadi mangsa, ramai lagi yang belum ditemukan, dan pasti angka itu meningkat, jumlah korban itu meningkat, ataupun jumlah mangsa yang cedera itu meningkat. Sangat sedih, tapi saya tidak boleh terlalu emosional, walaupun perkara itu sudah menimpa dunia dan memang sangat-sangat menyedihkan. Sambil itu saya cuba untuk kongsikan beberapa maklumat yang kami temui di media sosial, seperti yang dikongsikan di page rasmi YTV. Awal pagi tadi kami memang akan telah menyebutkan bahawa berlaku satu letupan di Lebanon, ibu negara Lebanon di Beirut, yang berlaku seawal jam, kalau ikut waktu tempatan, 11 malam kalau tidak silap saya. Saya tengok fakta yang saya sendiri terima, ya 11.40 malam. Dan pada ketika itu, ledakan itu saya umpamakan seperti bom yang sangat besar, sangat dahsyat sebenarnya. Dan impak dia sehingga menyebabkan kawasan Beirut itu ibarat umpama padang jarak yang musnah disebabkan oleh letupan besar itu. Kemudian kita tidak tahu angka korban pada awal pagi tadi sebenarnya sudah mencecah 70 orang dan meningkat kepada 78, dan kini terus meningkat. Itu yang korban. Dan pada kenyataan awal yang kami petik daripada sumber Twitter orang awam, ya, dengan Facebook sendiri,
kecederaan menimpa lebih 4,000 mangsa, dan kini sudah mencecah ribuan. Angka itu tidak ada yang tepat kerana operasi mencari dan menyelamat di lokasi bencana sedang dilakukan oleh anggota penyelamat tempatan, dan Presiden ataupun Perdana Menteri negara tersebut juga sebenarnya sudah meminta pertolongan dunia. Perdana Menteri Lebanon meminta sumbangan dunia untuk membantu mangsa-mangsa yang terlibat dengan kejadian tersebut. Jadi tumpuan kami juga terarah kepada kejadian ini. Beberapa maklumat yang kami dapat, kalau boleh saya terus kongsikan sedikit sebelum kita kembali ke sandakan. Kita letakkan ini adalah maklumat yang setakat ini. Letupan besar di Beirut, Lebanon. Kejadian berlaku jam 11.40 malam waktu tempatan. Letupan di sebuah gudang di Beirut. Kurang dari sejam yang lalu, maksudnya update ini sekitar waktu itu. Dan bunyi letupan boleh didengari sehingga jarak lebih 20 km. Itu yang ketika waktu itu sebenarnya kemungkinan besar jarak itu sudah melebihi hampir mungkin mencecah lebih ratusan kilometer, dan impak dia memang sangat besar. Kemudian kerosakan kelihatan sehingga 4 km jarak dia. Itu yang saya ibaratkan tadi seperti padang jarak, padang terkukur dengan serpihan kaca bertaburan. Kemudian ada laporan sekitar jam 12.56 pagi dipercayai sebuah kapal yang membawa mercun meletup. Ini bukan fakta, hanya dipercayai. Meletup di pelabuhan. Tiada maklumat tentang jumlah korban jiwa setakat itu. Kemudian jam 1.35 pagi 10 mayat dikeluarkan. Sudah ada operasi menyelamat dilakukan oleh anggota penyelamat di sana, dan gegaran dirasai sehingga ke Cyprus, terletak 234 km daripada lokasi. So kalau dia sebut tadi 20 km didengari, tetapi sebenarnya kesan di sini gegaran dapat dirasai sehingga 200, saya kata lebih 100 km, dan dia sebenarnya sudah mencecah lebih hampir 250 km kesan dia. Dan laporan pada jam 2.15 pagi, lebih kurang 400 orang dikejarkan ke hospital di Hotel Dieu di France yang terletak di Beirut. Tiada maklumat tahap kecederaan, tetapi memang sudah ada sebenarnya maklumat terbaru yang mengatakan kesan kecederaan sangat serius. Sebab mungkin daripada impak pecahan cermin, kaca, objek, struktur bangunan dan sebagainya. Kemudian bau asing dilaporkan menular di sekitar kawasan letupan. Sudah pasti itu adalah bau kesan letupan. Kemudian pegawai rasmi Lebanon menasihatkan orang ramai untuk beredar bagi mengelakkan keracunan bahan kimia kesan daripada ledakan tersebut. Kemudian ada Badir mengatakan bertantan nitrat telah meletup di pelabuhan. Ini yang saya mungkin difahamkan tadi, ada sejenis baja nitrat bertantan telah meletup di pelabuhan Beirut. Kemungkinan besar itu adalah punca letupan ataupun ledakan besar itu berlaku di lokasi kejadian. So, Persatuan Palang Merah menyatakan bahawa terdapat kematian seperti yang saya sebutkan juga tadi. Kesemua hospital di Beirut dilaporkan telah mencecah kapasiti 100%, bermaksud sudah tidak mampu menampung jumlah mangsa yang cedera. Kemudian sehingga jam 3 pagi tadi, Major General Abbas Ibrahim, Ketua Pengarah Keselamatan Lebanon, mengeluarkan pernyataan bahawa letupan adalah berpunca daripada 50 tan bahan kimia mudah meletup yang dirampas 9 tahun lalu. Ada rekod yang dicatatkan oleh negara tersebut berkenaan dengan rampasan bahan kimia.
Kemudian gegaran daripada letupan di Beirut bermagnitud 4.5 pada skala Richter. Seperti gempa bumi, jumlah kecederaan dilaporkan pada waktu tadi mengikut laporan ini jam 3 suku pagi 3,000. Sekarang sudah pukul 10, hampir 10 suku. Sehingga Perdana Menteri Lubnan meminta pertolongan kerana lebih daripada 70 disahkan meninggal dunia dan ribuan cedera dalam letupan tersebut. Jadi itu fakta yang saya anggap hanya sekilas sahaja, tetapi menceritakan bagaimana detik kejadian letupan besar ini berlaku di ibu kota Lubnan. Okey, jadi kita berdoa agar usaha menyelamat ataupun usaha mencari mangsa-mangsa yang terlibat dengan kejadian korban letupan besar ini dapat dipermudahkan dan bantuan dunia diperlukan, dan berkat daripada bantuan dunia ini dapat menampung usaha negara tersebut untuk merawat mangsa-mangsa yang cedera. Angkanya mungkin sudah hampir atau lebih 5,000 orang setakat jam 10 ini. Saya masih lagi menunggu beberapa maklumat lain jika ada yang boleh dikongsikan oleh rakan-rakan di studio YTV ini. Okey, daripada rakan seorang ni, Beirut, ibu negara Lebanon, berhampiran lautan Mediterranean, berada di tengah Syria, Jordan dan Israel. Donald Trump, presidennya US sendiri menyimpulkan kejadian ini sebagai kita tidak boleh terlalu awal untuk kita mengatakan di YTV sendiri, tetapi ini perkongsian daripada rakan kru YTV. Donald Trump menyimpulkan kejadian ini sebagai angkara musuh berdasarkan sumber ketenteraannya. Okey, jangan quote, tetapi daripada sumber rakan kru YTV sendiri, ini maklumat yang kami terima. Dan negara jiran dan besar Perancis, Turki, Syria, Qatar, Spain sedia menghantar bantuan ke Lebanon. Alhamdulillah. Ini negara jiran, negara besar yang sudi untuk menghantar bantuan ke Lebanon. Dan pastinya Malaysia sebagai sebuah negara yang sentiasa prihatin, dan kita sendiri disandarkan memang ada kumpulan yang prihatin seperti ini, sangat berhasrat untuk menghantar pasukan perubatan ataupun bantuan perubatan, kepakaran dan sebagainya untuk membantu negara tersebut. Belum pasti, tetapi pastinya ada yang prihatin dengan kejadian ini. Mungkin kita juga tunggu daripada kerajaan Malaysia sendiri bagaimana pendirian negara, dan yang pasti kita juga difahamkan sedang mengenal pasti rakyat Malaysia yang berada di negara tersebut, yang kita doakan supaya mereka tidak terlibat dengan insiden menyayat hati ini. Jadi saya rasa memang sangat lain macam pagi ini, tetapi perlu kita kongsikan. Ada lagi perkongsian daripada sahabat saya ini, letupan skala besar di tengah Beirut, kawasan pelabuhan Beirut. Gegaran dapat dirasai sehingga Cyprus atau 100 batu dari kawasan kejadian dengan skala gegaran dicatatkan, sebenarnya lebih lagi, 4.5 pada skala Richter. Kemudian setakat ini 78 seperti angka yang saya sebutkan tadi, terkorban, 4,000 cedera, beratus yang dilaporkan hilang. Betul-betul. Dan macam ini menurut Menteri Kesihatan Beirut, Hamad Hassan. Dan lebih menyukarkan situasi lagi, bekalan elektrik terputus. Dilaporkan 10 pegawai keselamatan bomba hilang dalam kejadian menyelamat semasa kejadian. Menurut agensi NNA Lebanon, letupan berkemungkinan disebabkan kebakaran di gudang berhampiran pelabuhan. Bagaimanapun terdapat sumber dari pegawai keselamatan di situ yang bertugas. Barangan buangan yang terbiar bertahun
seperti yang disebutkan tadi, bahan baja, bahan bertahan, bahan kimia yang dirampas 9 tahun lalu bertahun mungkin menjadi punca tambahan letupan menjadi kuat. Dan menurut CNN, jumlah besar amonium nitrat terkumpul dan tersisa mendorong letupan lebih besar. Okey, menurut Perdana Menteri Lebanon Hassan Diab, siasatan sedang giat dijalankan bagi mengetahui punca sebenar letupan di gudang yang beroperasi sejak 2014. So cukup maklumat itu yang saya boleh kongsikan awal pagi White TV bersiaran di studio ini, dan ia sudah sedikit menyimpulkan bagaimana kejadian awal dan bagaimana perkembangan terkini yang berlaku di negara Lebanon ini. Apa yang boleh kami di White TV nyatakan hanyalah satu kesedihan disebabkan kejadian ini sangat rapat dengan kita. Ramai umat Islam dan dunia yang terkumpul di situ, dan rakyat Malaysia juga berkemungkinan berada di negara tersebut, tetapi kita tidak tahu sama ada berada di tempat kejadian atau sebaliknya. Diharap ada lagi maklumat yang kita boleh tambah terkini berkenaan dengan kejadian ini, dan kita menunggu maklumat tersebut. Jika ada, boleh dikongsikan terus, ataupun warga Sandakan yang mengikuti live kami pada pagi ini boleh berkongsi juga berkenaan dengan maklumat yang menimpa ibu negara Lebanon di Beirut, yang kesetakat ini mengorbankan 78 orang mangsa dan ribuan lagi dilaporkan cedera dan masih hilang. Operasi menyelamat di lokasi kejadian sangat giat dijalankan, dan yang menyedihkan juga, pasukan menyelamat juga ada yang sudah dilaporkan hilang semasa operasi mencari dan menyelamat. Sangat sedih, sangat menyayat hati. Kita doakan rakyat di negara tersebut bertabah, bersabar. Dan saya terlintas untuk berkongsi satu paparan video pada awal pagi tadi. Memang nampak bagaimana ledakan itu berlaku. Pada peringkat awal, rakaman yang disebarkan oleh orang awam di negara tersebut sendiri memaparkan bagaimana kepulan asap tebal daripada lokasi kejadian dipercayai di gudang tersebut mula tercetus, sehingga beberapa saat kemudian percikan api yang besar juga dapat kelihatan daripada jarak yang saya boleh anggarkan mungkin 1 kilometer jarak dia, ataupun 500 ke 1 kilometer, 500 meter sehingga 1 kilometer, sehingga ledakan itu berlaku. Dan individu yang menangkap video tersebut juga mengalami kesan kerana serpihan kaca daripada koridor atau tembok yang dia berada di situ pecah. Okey. Kemudian ada satu lagi paparan video CCTV yang dikongsikan oleh orang awam juga, memperlihatkan seorang bapa yang bersama anak kecilnya, mungkin berusia dalam lingkungan 7 ataupun 8 tahun, yang dalam keadaan sangat menakutkan, dalam ketakutan saya maksudkan di sini, sehingga kesan letupan itu sampai ke rumah mereka. Keadaan yang saya anggap panik, tetapi dapat dikawal oleh bapa tersebut, dan dia cuba untuk mendukung anak dia, bawa ke satu tempat yang lebih selamat, dan akhirnya dia letakkan, dan mereka menyorok di bawah meja. Dan alhamdulillah paparan CCTV itu berkesudahan dengan selamat. Okey, anak dan bapa tersebut saya lihat tidak mengalami sebarang kecederaan. Dan ada satu lagi paparan video yang pada awalnya dikongsikan oleh kru White TV. Ini daripada Muhammad Alwi, daripada
Asdaq. Okey, tengok ini. Yang berada di dalam sebuah kenderaan. Berada di sebuah kenderaan, serpihan kaca juga kenderaan meletus, pecah. Dan paparan video itu kita lihat mangsa yang berada di dalam kenderaan ada beberapa orang, ada 2, 3, 4 orang lebih kurang, dan mengalami kecederaan. Ini yang saya maksudkan, letupan gegarkan Lubenan pada awal pagi tadi. Nampak percikan api dan arus elektrik di tempat kejadian sebelum beberapa saat kemudian berlaku letusan yang besar. Sangat menyedihkan. Okey. Kemudian ada beberapa lagi, semua dikongsikan oleh orang awam melalui Facebook, sumber Twitter, dan Siakap Keli juga ada berkongsi tentang maklumat ini. Kita kongsikan apa yang ada maklumat menerusi Siakap Keli. Paparan 9 jam yang lalu, hari ini berita menyedihkan apabila bandar Beirut di Lubenan dikejutkan dengan satu letupan yang sangat kuat sehingga memusnahkan bangunan-bangunan berdekatan tempat kejadian. Ini pula berdasarkan satu video yang dimuat naik di laman Twitter menunjukkan keadaan bandar Beirut selepas letupan tersebut. Keadaan menjadi padang jarak. Ya, betul, menjadi padang jarak dan banyak harta benda yang musnah. Setakat ini masih belum ada angka rasmi. Ini 9 jam yang lalu, angka rasmi mangsa belum ada. Sungguh menyedihkan. Ya, ini tepat sekali apabila Lubenan juga sedang bertarung dengan pandemik COVID-19, perlu menerima bantuan, perlu menerima satu lagi bencana. Itu maksudnya. Dalam keadaan mereka bertarung dengan pandemik COVID-19, diuji lagi dengan bencana yang sangat tidak disangka. Ada beberapa keping gambar yang dikongsikan, memang kesan yang sangat dahsyat bagi saya. Sangat dahsyat. Bumbung bangunan ranap sama sekali. Itu pada jarak yang sangat berhampiran dengan lokasi kejadian. Itu menurut sumber yang dikongsikan oleh Siakap Keli. Jadi banyak lagi maklumat yang mungkin kami boleh kongsikan selepas ini. Apapun kami melahirkan, ya? Rasa Thailand ke? Okey, apapun kami melahirkan rasa simpati kami di YTV dengan tragedi yang menyayat hati menimpa negara jiran kita di Lubenan sehingga mengorbankan hampir 80 orang nyawa dan mencederakan lebih 4,000 orang, dan operasi menyelamat menghadapi sedikit kesukaran sehingga menyebabkan pasukan penyelamat juga dilaporkan hilang. Kita harapkan mereka terselamat. Mereka adalah barisan hadapan yang sangat diperlukan untuk memastikan operasi menyelamat dan mencari mangsa yang masih lagi mungkin tidak dapat ditemui. Dan kita harap dia berakhir dengan kesudahan yang baik. Dan bantuan dunia juga diperlukan. Alhamdulillah, sokongan daripada negara jiran yang besar turut akan disalurkan ke negara Lubenan. Dan kita mengharapkan Malaysia juga akan menghantar bantuan yang sewajarnya untuk Lubenan ini. Jadi YTV sekali lagi melahirkan rasa simpati, dan kami berdoa semuanya berjalan dengan baik dan kesudahan yang baik untuk negara Lubenan. Kita pray for Lubenan. InsyaAllah doa kita sampai dan termakbul insyaAllah. Jadi balik kepada Sandakan. Okey, hello warga Sandakan. YTV hari ini memang ingin berkongsi beberapa maklumat sebab kita masih lagi di dalam bahang pilihan raya negeri. Semalam itu yang kita kongsikan sehingga kita buat tinjauan di luar. Dan ada juga beberapa video yang kami kongsikan selepas itu berkait dengan video ini tular daripada satu grup WhatsApp, dan saya tidak menyangka dia juga tersebar di beberapa grup lain yang memaparkan pasangan, bukan pasangan, tetapi kalau menurut video itu memperlihatkan ada 2 orang ibu tunggal bersama dengan 2 anak kecil yang
berusia lingkungan 8 ke 9 tahun ataupun bawah, lebih muda daripada itu, di sebuah lokasi yang dilaporkan dipercayai di sekitar Batu 32 Sandakan. Ini maklumat yang belum lagi dapat kami sahkan. Kami sebenarnya menunggu juga sekiranya kami dapat berkongsi maklumat daripada IPD Sandakan ataupun pihak berkuasa tempatan yang terlibat dengan kejadian viral itu. Di situ diperlihatkan ada beberapa pasukan pihak berkuasa dan ada juga syarikat pengendali elektrik dan seorang individu yang menyatakan ini adalah perintah mahkamah. Okey, kejadian itu sebenarnya memaparkan satu kejadian di mana ibu tunggal itu merayu sangat kepada pihak berkuasa agar tindakan meroboh rumah mereka dihentikan. Tetapi apa yang dinyatakan menerusi video tersebut, tindakan terpaksa diambil pada hari semalam. Kejadian itu pagi semalam kalau tidak silap saya, dan tindakan yang akan diambil pada ketika itu hanyalah memotong bekalan elektrik, dan tindakan meroboh hanya akan dilakukan seminggu, sebab dilaporkan di situ minggu hadapan, bukan pada hari yang sama. Dan ibu tunggal terbabit meminta supaya mereka dikasihani. Okey, pandanglah mereka kerana mereka tidak ada laki, tidak ada suami, dan mereka mempunyai anak yang kecil. Seandainya rumah tersebut dirobohkan, orang tidak ada tempat lain lagi untuk berteduh, dan sekiranya mereka bersendirian, ibu tunggal ini tidak mempunyai anak, dia sanggup untuk tidur di tepi jalan di bawah jambatan. Tetapi disebabkan mereka mempunyai anak yang kecil dan mereka telah lama mendiami rumah tersebut, mereka meminta agar diberi sekurang-kurangnya simpati terhadap mereka dan berilah mereka tempat berteduh sebelum kediaman mereka dirobohkan. Mungkin beberapa maklumat yang saya boleh kongsikan memberi sedikit jawapan kepada kenapa pihak berkuasa terpaksa mengambil tindakan sehingga begitu sekali, kerana itu adalah kawasan reserve jalan bagi kerajaan, dan antara sebab faktor utama kenapa tindakan perubahan perlu dilakukan adalah operasi pelebaran jalan yang melibatkan kawasan penempatan ibu tunggal tersebut. Jadi kita tidak tahu jalan sebenar cerita, hanya kita kongsikan untuk mendapatkan maklumat yang lebih jelas daripada pihak berkuasa. Seandainya pihak berkuasa sudi berkongsi dengan YTV sendiri, kita sangat mengalu-alukan dan kami cubalah untuk dapatkan maklumat. Sebenarnya kami cuba untuk dapatkan maklumat awal pagi ini untuk kita dapatkan sendiri daripada pihak berkuasa. Namun paparan dunia mengejutkan kita dan tujuan kami sangat terarah kepada itu, menyebabkan kami tidak sempat untuk mendapatkan maklumat lanjut berhubung dengan kejadian video viral memaparkan ibu tunggal semalam. Jadi komen yang dikongsikan oleh follower YTV di Facebook itu juga kami anggap bolehlah kita katakan mereka meminta sebenarnya penghuni rumah setinggan, tidak kiralah di mana, termasuk mereka ini merujuk kepada lokasi kejadian supaya memohon terlebih dahulu penempatan kediaman yang disediakan oleh kerajaan seperti projek ataupun program perumahan rakyat PPR di mana-mana lah yang ada di Sandakan ini, bagi mengelak insiden seperti ini berlaku. Kemungkinan besar tanah yang diduduki itu tidak bergeran dan itu adalah reserve jalan bagi kerajaan. Jadi perintah mahkamah terpaksa digunakan untuk menjalankan apa saja tindakan terhadap kawasan seperti itu. Cumanya apa yang diperlukan adalah keprihatinan kerajaan sendiri memandang kehidupan keluarga begini, yang ibu tunggal itu sendiri mengakui kami adalah warga negara Malaysia. Seandainya mereka ataupun individu ibu tunggal tersebut itu adalah warga asing, mungkin ada pertimbangan lain yang boleh dibuat. Sebaliknya, mereka sebenarnya adalah warga tempatan yang memerlukan perhatian.
dan mereka adalah ibu tunggal yang sentiasa kerajaan melaungkan untuk belalah nasib mereka, dan Islam juga sangat menuntut untuk membela ibu tunggal, anak yatim yang tertindas. Jadi itu sahaja yang diminta oleh ibu tersebut, sehingga dia sudah habis bicara, tidak tahu di mana sudah pangkalnya, dan dia terpaksa reda seandainya dirobohkan, dan robohkanlah mereka dan biarkan dia tertimbus di dalam itu. Saya boleh bacakan balik ayat yang terakhir yang disebutkan oleh ibu tersebut. Apa dia kata? Kami tiada laki di sini, kami ibu tunggal, kami ini ibu tunggal. Dia minta supaya kita berfikir, merujuk kepada pihak berkuasa lah. Dia tidak kisah minggu depan ataupun bila pun dia boleh roboh, dia mahu robohkan. Sekarang pun kamu boleh roboh, robohlah dia kata. Tapi kasih kami mati satu kali di dalam. Bayangkan ayat tersebut. Itu saja cara kasih mati. Tiada guna juga kamu roboh. Kami mahu tinggal di mana seandainya dirobohkan. Kami ada anak. Kalau kami sendiri, kami boleh selit di mana-mana. Selit diri kami di tepi-tepi jalan pun ada, tidak mengapa. Bawah jambatan pun tidak apa. Tetapi disebabkan mereka ada anak, jadi kata-kata akhir itu sangat lagi menyedihkan. Standby lah kamu, merujuk kepada anak dia sendiri. Bersedialah wahai anak, standby lah kamu, mati dalam rumah kamu, mati dalam rumah kamu, robohlah dia kata, kami, biarlah kami mati dalam rumah. Bayangkan ayat yang sangat menyedihkan. Dan ada juga sebenarnya dialog daripada ibu tersebut mengatakan, jika Malaysia ataupun kerajaan selalu membantu dunia, kenapa rakyat sendiri diketepikan seperti ini? Dan dia mengakui bahawa dia adalah warga negara yang patut dibela. Jadi sekarang dunia tertumpu kepada Lebanon, dunia tertumpu di Beirut, dan dunia juga tertumpu, Malaysia juga tertumpu dengan rakyat Malaysia yang berada di negara tersebut. Dan kita sangat risau, bimbang dengan nasib warga negara Malaysia yang ada di sana. Dan ibu tunggal ini sebenarnya sangat menuntut supaya negara, kerajaan Malaysia sendiri juga melihat nasib mereka, yang dia ini adalah warga negara Malaysia. Tidak jauh pun, still berada di Malaysia dan berada di Sabah, dan dipercayai lokasi ini berada di Batu 32. Kita belum pasti lagi di mana lokasi kejadian. Jadi simpati dengan ini, simpati dengan kejadian di Beirut, kita perlu utamakan negara sendiri terlebih dahulu. Namun kami belum ada lagi maklumat yang sahih berkenaan dengan insiden ini. Video itu telah tular dan telah dikongsikan. Ada juga yang menyebutkan kami tidak tahu apa motif. Satu message daripada aplikasi WhatsApp mengatakan meminta mengikut teks tersebut, dia menyebut Don Saikong. Kita tidak tahu kenapa disebutkan Don Saikong, sedangkan kejadian itu jauh. Kita tidak tahu itu adalah kawasan Don Saikong atau tidak. Sampai begitu sekali. Ataupun ada motif lain yang berkait dengan politik, kita tidak pasti. Saya hanya sebutkan sahaja. Yang pasti sekarang adalah masa pilihan raya negeri yang boleh diadakan pada bila-bila masa saja seandainya diumumkan oleh Suruhanjaya pilihan raya. Dalam tempoh seminggu atau 2 minggu ini, pengumuman itu akan dibuat untuk menentukan bila tarikh pilihan raya, bila tarikh penamaan calon, bila tarikh kempen dan pilihan raya, pembuangan undi. Inilah yang berlaku disandarkan sekarang ini. Dan video ini tular dan dikaitkan pula dengan kejadian, bukan kejadian, suasana bahang politik di Sabah. Dan kita tidak mahu ada yang mengambil kesempatan menangguk di air yang keruh untuk sengaja menuding jari kepada pihak tertentu atau parti tertentu atau kerajaan tertentu, negeri dan pusat, semata-mata untuk kepentingan politik. Kita mahu biar niat kita ikhlas untuk membantu ibu tunggal ini. Ada 2 pasang ibu tunggal, kalau ikut pada dialog yang dinyatakan sendiri dalam video yang tular tersebut. Jadi itu antara yang menjadi tumpuan. Kemudian sebenarnya malam tadi YTV tengah santai lepak-lepak di Bandar Labuk. Tiba-tiba ada video. Sempatlah kami rakam sekejap kan. Rakaman tu dibuat sebab satu letupan kabel tu. Yang satu lagi sebenarnya ada seorang budak. Seorang budak tu lalu di situ, jadi
terkejut lah. Sebenarnya budak tu mau pergi mana di celah-celah kereta tu. Dan saya tak nampak dia punya bapa ada di situ ke. Risau budak tu keluar dan sebab mau lihat letupan tu. Kemungkinan besar kalau tengok daripada jauh sebenarnya kita boleh andaikan itu adalah percikan bunga api. Tapi bila tengok betul-betul dia berlaku di kabel elektrik. Dan menurut kru kami itu adalah kejadian kedua berlaku. Sebelum ini satu video juga pernah viral di lokasi yang sama, meletup begitu. Dan video itu menerima tontonan belasan ribu. Memang terkejut. Jadi semalam berlaku sekali lagi, kebetulan kami berada di berdekat-dekat dengan tempat kejadian. Kami tengoklah, harap-harap pihak yang berwajib supaya mengambil tindakan sewajarnya lah. Selepas pada itu ada beberapa jam kemudian kami tengok ada pihak berkuasa limpas di situ dan kita harap kejadian itu sudah diselesaikan lah. Okay. Semua berkaitan dengan video yang sangat mengancam keselamatan sebenarnya. Okey. Dan kita balik kepada pilihan raya. Apa cerita pilihan raya Sandakan? Tidak. Masih lagi semalam kita berkongsi topik adakah wajar golongan muda di Sandakan ini celik ataupun tahu tentang politik. Mungkin budak sekolah, lepasan sekolah, budak college, budak IPT, lepasan pengajian tinggi, ataupun siapa sahaja golongan muda yang kita boleh kategorikan sebagai belia muda ini, wajarkah mereka ini celik tentang politik ataupun wajarkah kita berkongsi dengan mereka tentang apa itu sebenarnya politik? Jadi kalau tak tahu pasal politik susah juga. Macam kemarin sorry adik, Komsiah kan ada. Kita sempat jumpa di Komsiah dan bila kita tanya, dia sangat spontan juga jawab dan minta maaf dia tidak tahu macam mana mau jawab sebenarnya. Dan yang boleh kita sebut, dia tidak tahu. Dia pernah tengok macam mana suasana pilihan raya, tapi dia tidak tahu macam mana perjalanan itu berlaku. Boleh saya andaikan inilah yang saya boleh katakan celik tentang politik. Bila kita tahu dia sebenarnya lepasan sekolah menengah kan? Ada urusan bercuti dalam tempoh begini, masih boleh bercuti. Dia masih pakai mask juga, okey, patut SOP. Tapi dia tidak tahu. Tidak tahu cakap maksudnya dia tidak tahulah macam mana perjalanan tu. Kemungkinan begitu. Jadi adakah wajar generasi ini apa sudah generasi Z ke dorang? Okey, yang patut kita dedahkan dengan perjalanan politik sekurang-kurangnya dorang tahu. Dan ini adalah generasi yang akan mewarisi bumi Sandakan, kepimpinan ataupun pentadbiran ataupun kerajaan ataupun pembangunan, perkembangan ekonomi di Sandakan ini. Jika mereka tidak tahu, kita bimbang pengaruh politik ini akan menjejaskan perjalanan perkembangan bandar Sandakan ini sendiri. Kita fokus pada Sandakan. White TV berada di Batu 6 Taman Ting, Sandakan. Studio kami ada di sini. Dan kami sangat menitik beratkan isu-isu atau perkara apa saja yang berlaku di Sandakan. Dan itu yang akan kita muatkan di dalam konten White TV setiap hari, setiap masa. Jadi antara yang kami kongsikan juga semalam adalah bagaimana kita di Sandakan ini bertanggungjawab dalam menentukan pembentukan penyenaraian manifesto yang mungkin boleh diangkat oleh calon yang bertanding. Mungkin itu adalah pilihan dan penglibatan masyarakat Sandakan, komuniti Sandakan sendiri sangat penting untuk memastikan manifesto itu betul-betul wajar kita terima dan diterjemahkan, begitu kan? Jadi sebaik-baiknya kita sendiri menyumbang. Kita bagi tahu mereka, kami mahu ini, kami mahu peluang pekerjaan, kami mahu peluang ekonomi, kami mahu keselesaan macam Abang Jamil jual durian kemarin. Kami mahu apa lagi? Yang muda, yang bertanggungjawab. So semua itu. Tetapi kalau menyentuh tentang pembangunan, sudah pasti yang melibatkan dengan kemudahan asas, sudah pasti yang melibatkan keperluan lain yang sangat diperlukan oleh Sandakan yang sekarang ini masih lagi dikenali sebagai bandar itu. Bandar Sandakan dikenali sebagai Little Hong Kong, tetapi di mana wajah yang perlu kita
tunjukkan kepada dunia bahawa ini adalah bandar kecil Hong Kong. Kalau ini adalah kota fashion, macam mana kita boleh mengangkat nama itu sesuai dengan tempat yang ada sekarang. Jadi mungkin ada generasi muda Sandakan yang memang mahu melihat wajah ini, tetapi kalau tengok realitinya sebenarnya jauh daripada apa yang kita nyatakan ini. Jadi mungkin ini antara yang boleh difikirkan, yang boleh dibawa oleh calon pilihan raya negeri. Kita ada 13 Dewan Undangan Negeri yang telah dikosongkan selepas pengumuman pembubaran oleh Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Muhammad Syafiee Haji Abdal. Dan kalau boleh diisi oleh calon yang muda, diorang mau semalam, diorang mau calon yang baru, yang segar, macam Kak Jumin kan, dia mau yang fresh, dia bilang. Jadi sesuai juga dengan pengumuman pengerusi atau Presiden Warisan sendiri, Datuk Seri Muhammad Syafiee Abdal, untuk meletakkan calon yang bukan lompat, tidak ada rekod lompat, dan dia kekal setia bersama warisan. And then kemarin juga seperti dikongsikan oleh sahabat kita di dalam grup White TV ini, dia kata kenyataan daripada Pemuda Amanah. Sekejap. Okey, kenyataan media Pemuda Amanah Nasional, cukup satu logo warisan lambang Kesatuan Rakyat Sabah. Okey, Pemuda Amanah Nasional berpandangan dalam pilihan raya negeri, seluruh parti yang mendukung kepimpinan Ketua Menteri ketika ini, Ketua Menteri interim ketika ini seperti komponen Pakatan Harapan, Amanah, DAP dan PKR serta parti lokal UKO wajar menggunakan satu logo, iaitu logo warisan di setiap DUN yang ditandingi. So nampak kesepakatan untuk mereka melawan Perikatan Nasional ataupun Muafakat Nasional, UMNO dan BN, ataupun dalam perikatan ada Bersatu yang akan menentang lawan di Sabah ini. Jadi masing-masing meletakkan logo, tapi apa yang kita boleh bagi tumpuan adalah bagaimana kenyataan Khairuddin Daud ini supaya warisan ataupun calon di pihak Pakatan Harapan, komponen Pakatan Harapan ini hanya menggunakan satu logo saja untuk bertanding di 73 kerusi DUN yang dipertandingkan pada pilihan raya negeri Sabah ini. Jadi disandakan macam mana? Ada sudah aura-aura calon, macam semalam page Facebook Tumpuan Sandakan ada menyatakan sokongan mereka secara terang-terangan. Saya anggap terang-terangan sebab page itu adalah page tumpuan yang diikuti oleh puluhan ribu dan ratusan ribu followers, dan mereka meletakkan wajah calon itu seperti yang YTV sebutkan juga sebelum ini. Ada dua calon, satu Cikgu Alias dan seorang lagi Cikgu Nahar kalau tak silap, Cikgu Sahar, Cikgu juga, betul ke? Okey, jadi dua calon ini, satu daripada Parti PAS dan satu lagi Cikgu Alias ni adalah seorang aktivis. Saya ibarat dan saya simpulkan, dia adalah seorang aktivis masyarakat, aktivis kebersihan. Memang selalu nampak Cikgu Alias, hai Cikgu Alias kalau kenal saya. Kalau kita buat aktiviti pembersihan pantai, saya ada. Saya kenal cikgu mungkin tak kenal saya, tapi sikit-sikit lah kita berkenalan. Nanti YTV dan Cikgu Alias tidak dapat dipisahkan gitu. Okey, dia terlibat dalam aktiviti kemasyarakatan dalam tempoh pandemik COVID-19, masa pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan peringkat awal lagi. Beliau rancak menggerakkan bantuan kepada keluarga-keluarga yang terjejas, memberi bantuan bekalan makanan. Begitu juga dengan saudara Sahar. Beliau difahamkan adalah yang dipertua, ataupun ada perkataan lain atau istilah jawatan lain bagi Cik Sahar, bagi PAS Sandakan, YDP PAS Sandakan. Dan mereka ini adalah dalam tim. Itu yang disebutkan di dalam page Sandakan ini, tim Muafakat Nasional. Jadi mereka ini mahu diletakkan satu di DUN Sekong dan satu lagi di DUN Karamunting.
semua di dalam Parlimen Batu Sapi. Jadi ini adalah cadangan yang dinyatakan sendiri oleh admin secara terang-terangan di dalam page rasmi mereka, dan mereka mahu supaya dua calon ini diangkat kerana mereka adalah calon yang segar, mereka adalah calon yang masih berpotensi besar, muda, yang boleh mengangkat suara Sandakan ke peringkat lebih jauh dan mungkin boleh membela nasib orang di dalam Karamunting, di dalam Parlimen Batu Sapi. Jadi di Parlimen Sandakan, Parlimen Libaran macam mana pula? Okey, Parlimen Kinabatangan macam mana? Parlimen Beluran pula macam mana? So seperti yang sedia maklum, selepas persempadanan semula kawasan Dewan Undangan Negeri di Sabah ni berlaku pertambahan daripada 10 saja DUN, kini sudah ada 13. Satu daripadanya di dalam DUN Parlimen Batu Sapi sendiri, satu lagi daripada bukan Batu Sapi, Parlimen Kinabatangan, Parlimen Beluran dan Parlimen Libaran. 3 parlimen yang terlibat persempadanan, dan ada 3 DUN yang ditambah di situ, DUN Sungai Manila, DUN Lamak dan DUN Telupit masuk di dalam parlimen yang saya boleh katakan ini adalah semua di dalam kawasan Sandakan. Ada yang sebut sebagai zon 5, begitu. Jadi macam mana calon yang boleh diletakkan, siapa yang sesuai diletakkan di dalam untuk mengisi kerusi ini, dan pasti mereka akan bertembung. Ini Muafakat Nasional ataupun Pakatan Harapan ataupun Warisan dan Perikatan Nasional bertembung di kerusi yang dipertandingkan di Sabah, dan tumpuan YTV hanya di kawasan Sandakan sahaja. Kita boleh berkongsi seberapa banyak mungkin maklumat berkenaan dengan calon. Kami berusaha sebaik mungkin untuk mengetengahkan calon-calon yang berkaliber ini, calon-calon yang berpotensi ini di dalam paparan YTV sepanjang mungkin ada sidang media yang memaparkan calon, mengesahkan mereka bertanding. Seperti baru-baru ini kami berkesempatan melihat sendiri saudara Rizan Aziz. Beliau adalah timbalan Ketua Penerangan Bersatu Sabah, dan beliau juga adalah bekas Ketua Pemuda UMNO Parlimen Libaran, yang mempunyai karakter yang sangat hebat, bergerak di barisan hadapan pemuda belia di kawasan Libaran ini. Dan selepas pilihan raya umum yang ke-14 yang lalu, beliau berhijrah kepada Parti Pribumi Bersatu Malaysia, PPBM ataupun Bersatu, dan memegang jawatan di peringkat negeri juga. Beliau menyatakan kesediaan ataupun tawaran dia supaya bersatu sendiri. Presiden melihat, barisan kepimpinan Bersatu melihat supaya letakkan calon bersatu di N51 Sungai Manila. Ini adalah kursi baru. Sebelum ini hanya ada Sri Buga dan Gunggung sahaja. Jadi kita lihat, beginilah keinginan orang muda di Sandakan yang mahu mereka diletakkan sebagai calon. Kita belum tahu lagi sebenarnya pendedahan calon dia siapa, tetapi nampaklah sikit-sikit kan, mungkin dia juga mungkin saudara Aziz ni juga, saudara Rizan ni juga yang paling sesuai, ataupun mungkin ada calon lain. Dia cuma menyatakan saja, dan ketetapan itu disuarakan dan disokong oleh, saya boleh katakan masa itu ada lebih kurang 200 orang yang menyokong ketetapan yang beliau nyatakan, seperti yang kami paparkan dalam video live sebelum ini. Jadi bagaimana kawasan-kawasan lain, ada cerita juga di dalam Parlimen Batu Sapi di DUN Karamunting, ataupun kesediaan seorang aktivis, usahawan, bukan aktivis, beliau adalah seorang ahli perniagaan, kalau boleh saya katakan begitu, dan beliau juga adalah pemimpin kepada satu NGO yang bukan di peringkat Sandakan saja, tetapi sudah berada di peringkat Sabah. Beliau nama sangat dikenali di kawasan Bokara. Beliau adalah Dato', yang saya kenali dia sebagai Aji Kuku. Sangat sinonim nama itu dengan dia. Beliau adalah orang hebat di sebalik produk kuku tu. Sampai saya pun save nama dia sebagai Aji Kuku. Itu adalah nama yang lekat pada dia. Dan beliau sebenarnya sudah menyatakan kesediaan untuk menjadi calon
pada pilihan raya negeri Sabah pada kali ini. Cuma beliau tidak meletakkan di mana kawasan, dan dia menyerahkan kepada pucuk pimpinan warisan untuk memilih beliau seandainya diperkenan oleh Datuk Seri Shafie Apzal sendiri untuk meletakkan dia sebagai calon di kawasan yang mungkin sesuai untuk dia, dan dia adalah orang Bukhara di dalam Dun Karanggunting. Orang ini cukup dikenali dan ada sudah perjalanan program yang dikongsikan oleh beliau sendiri terus kepada YTV. Jadi kita tengok sejauh mana beliau mampu untuk mengetengahkan diri, menonjolkan diri dan menjadi pilihan, macam mana dia boleh memikat barisan juri kepimpinan di peringkat warisan untuk meletakkan dia sebagai calon pilihan raya negeri nanti. Jadi ada calon lain yang diwar-warkan setakat ini sangat sejuk sebenarnya untuk kawasan Parlimen Sandakan. Kita belum tengok lagi adakah ia akan meletakkan pertembungan beberapa penjuru atau satu lawan satu saja antara warisan dengan Perikatan Nasional ataupun Muafakat Nasional. Bagaimana pula di Dun Elopura, di Dun Tanjung Papat, Dun Gum sendiri atau Dun Sungai Sembuga sendiri, masihkah bekas Ketua Menteri Sabah itu diletakkan di situ? Itu bergantung kepada pengurusi Badan Perhubungan UMNO Sabah, Datuk Seri Bung Mokhtaradin. Beliau sangat mempunyai kuasa yang boleh menentukan siapa sebenarnya barisan calon. Dan menurut kenyataan yang sebelum ini dikeluarkan oleh Datuk Seri Bung Mokhtar sendiri, beliau menawarkan diri. Beliau adalah ahli Parlimen Kinabatangan dan pada pilihan raya negeri nanti beliau menawarkan diri untuk bertanding di Dun Lama. Itu adalah Dun baru, kerusi baru yang diwujudkan selain daripada Dun Sukau dan apa lagi satu Dun? Sukau Kinabatangan. Sukau Lama dan satu lagi. Yes, thank you, lupa. Jadi ada 3 dun di situ, dan di Parlimen Libaran kita tak tahu ada Dun Telupit, Beluran, apa lagi? Sama juga tidak membantu. Okey. So ada beberapa kursi lain yang masih lagi kita belum tahu siapa yang akan mengisi kekosongan kursi tersebut. Jadi sikit-sikitlah kita kongsikan kan. So ini bahang pilihan raya. Jadi kita harap ada maklumat yang lebih tepat kita dapat, ada jemputan-jemputan sidang media yang kami boleh menyibuk-nyibuk di situ. Sebab kami bukanlah pengawal media yang boleh dikatakan rasmi disanakan, tetapi kami cuba meletakkan kami sebagai satu pengamal media sosial yang mempunyai etika dan kaedah penyampaian yang sangat diperlukan oleh warga Sandakan ketika ini, di mana kami memaparkan penyampaian secara visual dan terus di paparan skrin smartphone ataupun gadget yang apa sajalah. Kalau kamu guna PC ke laptop ke notebook ke, kami akan berada di situ. Buka saja channel Facebook YTV, kami akan di situ dan kami akan berlumba-lumba begitu memberikan maklumat. Boleh terbang, boleh begitu-gitu. Jadi kita rasa ini adalah platform kami rasa, dan warga Sandakan perlu nilailah kami sendiri seandainya kami ini wajar untuk berkongsi, kerana kami berbalik kepada apa yang saya ingin nyatakan tadi. Kami ingin mengetengahkan calon-calon yang bertanding pada pilihan raya negeri, dan kami cuba tampilkan mereka di hadapan, duduk di sebelah ini, ataupun kami pergi ke kawasan Dun yang mereka tandingi untuk mungkin boleh bercerita tentang profil pribadi mereka sendiri, siapa mereka itu, adakah mereka layak dan mereka patut dipilih, ataupun mereka ingin berkongsi terus apakah manifesto yang dibawa kali ini sebagai pilihan yang boleh memikat hati pengundi di kawasan mereka sendiri. Itu yang akan kita kongsikan di dalam paparan YTV. Mungkin seawal pagi begini 10 hingga 11 pagi kami berkongsi secara general, tetapi bila kita sudah dekat dan kita sudah tahu siapa calon yang akan diletakkan ataupun siapa calon yang sudah menawarkan diri terlebih dahulu sebelum tibanya masa penamaan calon itu, kami cuba tarik dia untuk berkongsi di dalam platform YTV ini, dan kami akan bagi tahu mereka bahawa Sandakan sangat memerhati dan melihat kamu di dalam paparan channel Facebook page YTV. Boleh bahkan begitu. Dan kami berterima kasih kepada follower YTV yang sentiasa mengikuti kami setiap kali kami bersiaran langsung di dalam page Facebook YTV ini dan memberi komen yang sangat bernas. Kami tahu kami sangat baru di Sandakan dan kami memerlukan sokongan kamu semua, dan mana
yang kami rasa untuk kami boleh berguru dan menuntut ilmu, tolong tunjuk ajar kami Sifu, dan kami mau kami dibimbing dan sama-sama kita boleh bergerak untuk membangunkan Sandakan. Banyak sebenarnya yang kita boleh kembangkan di Sandakan sesuai dengan segmen yang kami ada, sesuai dengan kolom-kolom yang kami ada. Dan kalau kami mempunyai kepakaran dalam penyebaran maklumat seperti ini, sama ada digital ataupun cetak di Semarak Niaga, kami pasti sumbangan tuan-tuan semua, puan-puan semua, follower YTV yang setia ini akan membantu kami merealisasikan gitu, melonjakkan lagi imej Sandakan di mata Sabah dulu, kemudian di mata Malaysia dan dunia, insyaAllah, kerana platform ini diikuti oleh worldwide. Guna YTV, guna Facebook, guna YouTube, guna Instagram dengan Twitter, tetapi paparan dia adalah akan dikongsikan oleh dunia. Seperti mana kita mendapat maklumat berkenaan dengan tragedi yang berlaku di Lebanon, paparan bermula daripada Twitter dan Facebook, tetapi sekarang sudah dikongsikan oleh dunia, dan YTV mencapai paparan tersebut dan kami kongsikan untuk warga Sandakan. Begitu kan? Jadi kami sangat mengharapkan sokongan daripada kamu semua, sangat-sangat mengharapkan, dan kami tidak mahu, saya sendiri tidak mahu saya mengulas sesuatu, berkongsi sesuatu di sini secara bersendirian setiap hari, tak mahu. Kawan saya sudah sampai, si Jinani ada di belakang, si Kira ada di belakang, tetapi kita tidak dapat selitkan dia di sini. Kita cuba selepas ini kita isi konten white music. Kami ada white music. Di situ kami boleh paparkan bagaimana pergerakan industri muzik. Mungkin juga kita boleh katakan, adakah orang-orang pemuzik yang ada ciri-ciri muzik ini, penghibur ini, mau menjadi calon. Tak kisahlah dia menghibur macam mana kan, menghibur di kalangan masyarakat, di tempat awam atau sebagainya, dan dia ada karakter yang sangat diperlukan oleh rakyat Sandakan, dan dia mau diangkat sebagai calon. Tak mustahil kan? Jadi kami cuba isi konten di dalam white music, dan ini adalah white TV. Kami cuba berkongsi maklumat setiap hari. Kami hidangkan kamu dengan paparan digital, dan kami tidak lupa untuk berkongsi dengan kamu maklumat secara cetakan. Banyak sebenarnya yang kami boleh kongsikan, dan gabungan Semarak Niaga dengan White TV akan meledakkan, kita sebutkan pada dunia tadi, ledakan yang berlaku di sana dan impak dia bagaimana. Dan ini adalah ledakan positif yang boleh dizahirkan oleh White TV dan Semarak Niaga untuk kesan yang panjang untuk warga Sandakan. Jadi kembali seketika kita berbalik kepada satu insiden yang menggemparkan dunia, berlaku di ibu kota Lebanon, yang mengorbankan, pada fakta awal tadi, melibatkan 78 nyawa. Berapa? Okey, nyawa yang terkorban hampir sudah 78. Fakta daripada setengah jam atau 45 minit yang lalu, dan perkembangan semasa kita belum dapat kongsikan. Tetapi ini adalah tragedi menyedihkan dan menyayat hati. YTV sangat berduka cita dengan kejadian ini, dan kami mengharapkan doa seluruh warga Sandakan, follower, warga netizen, untuk mendoakan Sandakan, untuk mendoakan dunia, dan mendoakan Lebanon yang masih terhimpit dengan pandemik COVID-19, kini diduga pula dengan ujian yang berat, dengan letupan berlaku di sebuah gudang yang berpunca daripada bahan kimia yang dirampas 9 tahun yang lalu. Jadi ada fakta yang lebih jelas mungkin dapat kami kongsikan secara bertulis dalam update kami di Facebook seterusnya, atau di platform kami di Instagram dan Twitter. Mudah-mudahan ia memberi maklumat yang jelas kepada warga Sandakan, dan ayuh Sandakan berdoa untuk rakyat di Lebanon. Mudah-mudahan juga rakyat Malaysia tidak ada yang terlibat, dan jika ada yang terjejas, mereka dapat diselamatkan ataupun sekurang-kurangnya dibawa pulang ke Malaysia untuk mengelak kejadian yang tidak diingini. Namun kita tetap berhati-hati kerana pandemik COVID-19 ini masih ada, dan kita terus patuhi SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Tadi saya sudah scan guna MySejahtera. Macam teruja pula, selalu tulis buku, tiba-tiba tulis masuk studio, scan dulu, dan saya sihat, dia bilang. Itu MySejahtera yang bilang saya sihat. Alhamdulillah saya masih sihat. Terima kasih. Harap-harap warga Sandakan terus sihat. Kita harapkan kes-kes positif yang ada di Sandakan ini beransur pulih, dan harap semuanya negatif.
Kita berharap pilihan raya negeri ini juga berjalan dengan tenang, tanpa penyebaran rantaian ini lagi. Kita dapat sekat dia dengan pematuhan SOP, sentiasalah pakai pelitup separuh muka itu, dan penjarakan fizikal yang ditetapkan oleh Kerajaan Kementerian Kesihatan Malaysia. So itu saja yang boleh saya bawakan selama 1 jam bersiaran pagi ini. Terima kasih kepada yang terus mengikuti kami. Kongsikanlah isi yang menarik, yang bermanfaat untuk warga Sandakan ini di platform yang kamu ada, dan teruskan berdoa untuk warga Lobenan di Beirut. InsyaAllah, hashtag TV Sandakan, hashtag YTV, hashtag sebar berita benar, dan sebar sekat berita palsu kami di YTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.